Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Al-Mu'minin Kota Kayang, Kengal Pelih, tuan-tuan, pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, hari ini tarikh 30 September bersama dengan 12 Safar, dan tajuk kita hari ini kita masuk bab solat duha. Yang mana kita sebelum ni kita sentuh daripada awal takbir sampai bagi salam. Apa kesalahan dalam semayang. Dan tajuk kita minggu depan berkaitan dengan solat rawatib. Kan? Iaitu apa? Solat apa? Qabliyah dan Ba'diyah. Sebelum semayang wajib ada solat 2 rakaat. Dan selepas wajib juga ada solat 2 rakaat. 10 solat rakaat yang Nabi beritahu kita. Dan ada 12 rakaat yang Nabi pesan kat kita. Buat 12 tu, satu hari komplit satu set, ada rumah di syurga satu buah. Hari ni tuan-tuan buat, dapat 12 rakaat, satu rumah di syurga ada nanti, tuan. Kita pergi kat syurga nanti, kawan kita Pak Mat, sama pergi masjid kita juga. Pak Leh, Pak Lah, duduk syurga yang sama. Tapi syurga dia tu, kawasan dia tu, dia rumah banyak. Yang kita ni sebuah penggagah. Rupanya apa amalan dia? Dia solat sunat 12 rakaat. Dia tak selang, tuan. Jadi satu hari 12 rakaat dapat satu buah rumah. Bayangkan tuan, berapa tahun dah kita sembahyang, tuan. Umur kita 20 tahun hari tu, 30, 40, 50, 60, kan. Berapa banyak rumah, tuan. Kaya, tuan, jutawan akhirat. Nak rasa rumah di dunia, satu rumah mah 50,000, koman-koman. 100,000 lah kata elok, kan. Bayangkan, ni dah di syurga, tuan, ada sebuah rumah yang mana satu hari 12 rakaat kita buat. Dan Nabi ajak pula, kalau kita buat solat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Allah haram api neraka, tuan. Nampak, tuan? Sebab tu kalau boleh, tuan, contohnya lepas katalah zuhur nanti esok ni, kalau boleh tu Tok Bilal dia bagi panjang sikit masa. Kalau dia buat 10 minit, kita buat 15 minit. Bagi peluang yang macam kita, buat 2, habis bagi salam, buat 2 pula. 4 rakaat sebelum zuhur. Kan? Lepas zuhur, buat 4 pula. Haram api neraka, kan? Kalau nak dapat 12 rakaat tu macam mana? Sebelum subuh 2 rakaat. Zuhur buat 4, sebelum zuhur, selepas zuhur buat 2. Asar tak ada sebelum selepas, maghrib selepas maghrib 2. Isya pun selepas Isya 2. Campur tu 12 rakaat. Semua, tuan-tuan, Nabi ajak kita, tuan. Okey, tajuk kita hari ni, tuan-tuan, bab solat duha. Apa dia, tuan-tuan? Pertama sekali tengok, tuan, apakah dalil tentang solat duha ni? Iaitu ada satu dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Dia berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, kekasih dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Nabi pesan dekat Abu Hurairah ni 3 benda, tuan. Kalau mana wasiat ni benda yang besar. Ayah nak wasiat kat hang ni, apa dia, ayah? Tu duit bawah tilam tu, RM1. Tu kan wasiat. Gelak, tuan. RM1 ni, sekejap lagi pun boleh cari RM1. Wasiat ni benda yang mahal, benda yang berharga. Apa dia, ayah? Tu 5 kalung belakang bukit tu, hang punya. Tu baru wasiat. Benda mahal, benda berharga. Kalau wasiat RM1 2 ni, tu tak wasiat, tu orang bagi. Ayah hadiah. Hadiah dalam nama dia pun. Tapi kalau wasiat ni benda sangat penting. Apa Nabi pesan dekat Abu Hurairah ni? Benda yang sangat penting. Kemudian dia kata, Nabi SAW telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan sampai akhir hayatku. Jadi Abu Hurairah dengar benda ni, 3 benda ni, dia buat benda ni sampai dia meninggal, tuan. Itu apa Abu Hurairah kata. Apa dia wasiat dia? Pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan hijrah. Ni orang panggil puasa putih, tuan. Setiap bulan Islam ni ada hari putih. Kalau tengok tarikh, tuan, hari ni 12 Safar. Bila puasa putih? Esok. 13, 14, 15 Safar.
13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 apa tu Zulkaidah, 13 semua. Setiap bulan Islam ada 3 hari. Dia ambil tengah bulan. Esok ni jatuh hari apa? Esok hari Selasa, apa hari Khamis. Boleh Khamis, Jumaat, Sabtu, tarik terus. Tak kira hari apa pun, janji 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Jadi Nabi apa? Dia boleh tadi dengar. Nabi pesan jangan tinggal apa tadi? Waktu puasa 3 hari setiap bulan Hijrah. Kemudian yang kedua pula mengerjakan 2 rakaat solat duha. Nampak? Di sini Nabi sebut apa? Jangan tinggal solat duha 2 rakaat. Kita tahu punya solat duha ni minimumnya berapa? 2 rakaat. Bahasa kita mudah, koman 2 rakaat solat duha. Boleh tak buat 4? Boleh buat 6, 8 ke? Kita tengok lagi. Boleh tak? Boleh. Tapi yang asalnya minimumnya bahasa polis koman-komannya 2 rakaat solat duha. Ini dalil dia. Yang ketiga pula mengerjakan solat witir sebelum tidur. Nampak? Nabi pesan kat Buhairah ni 3 benda. 3 hari puasa setiap bulan Hijrah, pertengahan tu lah, 13, 14, 15 bulan Hijrah. Kemudian 2 rakaat solat duha dan solat witir sebelum tidur. Ustaz, saya duk belajar ni witir ni depa kata tidur dulu. Baru buat. Tapi hadis ni abang kita buat sebelum tidur. Macam mana tuan? Nanti kita dalam tajuk esok abang duha, kita tengok nanti lepas ni tahajud dan juga witir. Saya akan sentuh nanti berapa rakaat witir ni. Bila nak buat? Lena dulu ke? Tak lena ke? Macam mana? Itu solat witir. Tajuk hari ni solat duha tuan. Jadi 3 benda ni Nabi pesan dekat Abu Hurairah. Bila dengar lagu tu dia tak tinggal tuan. Jadi kita pun boleh buat tuan. Esok nak puasa, Khamis boleh. Isnin Khamis Nabi rajin puasa. Seminggu ambil 2 hari. Cuma esok ni pula kena gaya pula dengan hari putih. 13, 14, 15. Jadi kita boleh puasa esok ni Khamis, Jumaat, Sabtu. Sunnah Nabi tuan. Kalau bila kita buat tuan, itu yang terbaik. Kemudian kalau boleh pula solat duha 2 rakaat. Dan juga sebelum tidur buat witir. Hadis Imam Bukhari. Okey, yang kedua tuan. Dari lain pula dari Abu Zar radhiyallahu daripada Nabi SAW baginda bersabda, bagi tiap-tiap wah. Kita ni tuan-tuan, kita lah tulang ni, tulang belulang ni ada wah tuan. Setiap sendi-sendi ni, ni ada wah, ni pergelangan ni dia ada wah dia. Ni semua benda-benda ni dia ada wah-wah dia. Apa Nabi sebut? Bagi tiap-tiap wah ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian, antara kita semua ni, harus dikeluarkan sedekah setiap pagi. Punya kita ni kalau bahasa kita kena bayar upah tuan, kena bayar sewa. Apa dia? Ni, wah-wah kita ni kena keluar sedekah dekat dia. Habuan dia. Kalau letak kereta dekat Kuala Perlis tu Pipa Langkawi, saya RM10. Tu sewa letak kereta. Ni sewa apa ni? Sewa ni. Tulang-tulang kita duk kerja, bangkit, makan, minum ni ada sendi-sendi ni. Wah-wah. Nabi abang apa? Kena keluarkan sedekah setiap hari tuan. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar pun sedekah. Menyuruh orang buat baik pun sedekah. Mencegah orang buat jahat pun, kemungkaran pun sedekah. Dan semua itu boleh diganti dengan 2 rakaat duha. Kalau kita nak bayar sedekah ni, hai ustaz, nasi lemak esok nak beli pun tak ketahuan hala hari ni. Duit malam ni pun nyawa ikan contoh. Setengah orang tak ada duit tuan. Jadi macam mana? Kita beri sedekah tuan. Nak tunggu ada duit? Tak perlu. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun sedekah. Nak zikir ni banyak sangat. Ni apa? Suruh orang buat baik. Jom kita bersihkan masjid kita, main gotong royong, jaga kebersihan, ajak orang kebaikan pun sedekah. Kalau kemas lagi pula, jangan buat benda ni, haram ni. Jangan ni maksiat ni. Kalau kita ada kuasa, kita jenis okey, boleh larang benda kemungkaran pun sedekah. Paling komen tu tuan, senyum sedekah tuan. Nampak kata sedekah ni banyak. Tolong angkat barang daripada kenderaan pun sedekah. Di sedekah ni banyak. Tapi nak tunggu sedekah banyak-banyak tu, kok kita tak capai. Paling minimumnya buat 2 rakaat duha dah banyak dah sedekah untuk kita tuan. Nampak tuan. Mudah je, lasat je. Esok subuh pukul berapa? 6.57 kata azan, 6.59. Betul 5.59 kata masuk waktu. Semayang subuh berjemaah, habis sebenarnya balik rumah minum kopi segelas, kebuh apa roti canai ke, pukul 8 tu.
buat duha 2 rakaat contohnya. Boleh sedekah tuan. Pahala boleh, sedekah pun kita boleh tuan. Hadis Imam Muslim pun sahih. Yang ketiga, dari Anas radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat subuh 2 secara berjemaah, lalu sesudah itu dia duduk di masjid, tak balik lagi tuan. Habis sembahyang berjemaah, dia duduk. Dia buat apa? Dia berzikir ke, baca Quran ke, iktikaf ke, sampai bila? Sampai matahari terbit dan tinggi, kemudian solat 2 rakaat. Itu waktu duha tuan. Bila paling awal boleh buat? Time matahari naik tu, tunggu sat. Tengok jam tuan ni. Mana jam atas tu? Kalau subuh kata pukul 5.59 kata. Matahari naik apa? Pukul 7 suku, 7.13, 7.14. Tu matahari naik, subuh habis dah. Bila matahari naik 7 suku tu, jangan buat solat lagi. Tunggu 15 minit ke 20 minit, matahari dah naik tinggi. Jadi kata apa? Setinggi galah. Galah ni macam mana? Kalau tuan-tuan ulama bincang, kiraan dia lebih kurang 20 ke 15 ke 20 minit tuan. Pukul berapa nak buat? Kalau 7 suku, 7.45 tu. Itu waktu yang boleh mula buat dah. Nak cantik lagi, pukul 8 kita buat solat duha. Tu paling awal tuan. Ni dalil dia. Hadis Imam Tirmizi, itu yang ketiga. Dari Muazzah dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah. Dia tanya kepada Aisyah pula, berapa rakaat Rasulullah SAW solat duha? Wahai Aisyah, berapa Nabi buat solat duha ni? Berapa rakaat? Dia menjawab sebanyak 4 rakaat. Nampak tuan? Nabi buat 4 rakaat. Lalu baginda menambahnya lagi menurut yang dia kenaki. Kalau dia nak tambah, dia tambah lagi. 4 dia buat, tambah berapa? Mungkin 2, tambah lagi 6, 8, 10, 12. Boleh. Berapa banyak yang dia nak. Kita belajar tadi, dari yang awal tadi, komen tadi, 2 rakaat. Nabi pesan dekat Abu Hurairah, jangan tinggal solat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dari ni pula, orang tanya Aisyah, macam mana solat duha Nabi? Nabi buat 4 rakaat. Dan dia tambah ikut dia suka. Berapa nak buat? Terpulang tuan-tuan. Hari ni rasa dapat 6, buat 6. Hari ni rasa dapat 4, buat 4. Hari ni rasa dapat 10, buat 10. Tak ada masalah. Sebab apa? Tak diberitahu berapa maksimum. Tapi syarat tadi minimumnya 2. Ustaz, letih hari ni Ustaz, nak buat 1 rakaat je. Tak jadi. Dia kena 2 rakaat minimum. 1 rakaat apa dia? Solat witir boleh 1 rakaat. Kita belajar nanti. Berapa solat witir? Bila nak buat? Itu tentang solat witir. Okey, ni kemudian ni hadis riwayat Imam Muslim pun sahih. Kita faham dah solat duha ni bila nak buat, bila matahari dah naik setinggi galah. Kemudian berapa rakaat? 2 rakaat minimum. Berapa Nabi Hajim buat? 4 rakaat. Dan dia akan tambah berapa yang dia suka. Okey. Dalil yang kelima tuan, banyak dalil tuan. Dari Zahid bin Akam radhiyallahu, beliau berkata, Nabi SAW keluar menuju tempat ahli Quba. Pada ketika itu, mereka sedang menunaikan solat duha. Nabi pergi satu tempat tu, anak karyah tempat tu duduk solat duha tuan. Baginda bersabda, ini adalah solat orang yang kembali kepada Allah, awabin. Kalau tak, Ustaz, ada nama solat sunat awabin ni, solat apa ni? Itulah solat duha, nama lain. Sebab time itu tuan-tuan, solat untuk orang yang kembali taat kepada Allah, iaitu di mana anak-anak unta telah bangun kerana kepanasan waktu duha. Tuan, bila waktu duha yang terbaik ni, anak unta bila duduk atas batu-batu dekat padang pasir tu, dia bangkit pindah. Pukul apa tuan? Kalau pukul 8, tak lagi. Kita buh anak kambing tuan. Buh dekat tepi jalan raya kita kan, atas batu tu ke. Pukul 8, duduk tidur orang tu lagi tuan. Pukul apa? Pukul 9, tak ada lagi. 10 tuan. 10, 11 tu, dia boleh pindah lah. Pergi tahu nak? Pergi tempat yang sejuk sikit, teduh sikit. Jadi, waktu duha ni waktu yang terbaik. Time matahari yang mana anak kambing ni, anak unta ni, dia bangkit kepanasan. Jadi, pukul berapa yang terbaik? Matahari dah tinggi kan. Contoh tuan. Tuan-tuan pergi Pendang, naik motor, parking dekat tepi bandar ayak, bandar ban kata, duduk jalan kaki ni, bawa cangkui. Pukul berapa? Pukul 8 pagi. Duduk langkah, pergi tengah Pendang tu, cangkui, 5 cangkui, baru peluh. Tu waktu yang awal pukul 8. Pukul berapa tuan-tuan peluh betul? Tuan-tuan pergi pukul 11 kata. Parking motor tepi bandar ayak ni juga, pergi pukul 11 ni. Tanggung cangkui ni, duduk berjalan pun bercerau lah tuan.
Sebab apa? Panas itu. Lagi panas tuan, tentulah waktu duha yang terbaik. Jadi kalau kita diberi pilihan, bila dapat duha ni, kita ambil waktu yang lewat sikit. Imam Nawawi menghuraikan masa tersebut sebagai masa berlalunya 1/4 tempoh siang, iaitu bila 10 pagi hingga 1 tengah hari. Nampak tuan? Kalau orang tanya bila yang terbaik waktu buat duha ni, time matahari dah terik. Pukul apa? 10 pagi ke atas dan sebelum zuhur. Zuhur berapa? Sebelum 15 minit ke 20 minit sebelum zuhur. Itu waktu akhir kita solat duha. Ini dalil dia tuan. Kita pilih lagi tuan. Contoh tata cara solat duha. Macam mana tuan? Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara solat duha. Dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa di antara keutamaan solat duha, solat ini menggantikan tugas sedekah seluruh persendian. Yang kita baca tadi ni, solat duha ni dia ganti sedekah anggota kita ni, persendian kita. Dalil apa? Dalil yang kita baca tadi. Solat tersebut juga menjadi sebab Allah memudahkan urusan kita hingga akhir hari. Berikut di antara keutamaan solat duha yang disebutkan dalam hadis sahih. Pertama, solat duha dapat mencukupi sebagai sedekah bagi tiap ruas tulang Bani Adam. Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih yaitu subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid yaitu alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir yaitu Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf yaitu mengajak kepada ketaatan dan nahi munkar yaitu melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nampak tuan? Semua ni tadi zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tu sedekah. Tuan. Zikir dapat pahala. Di samping pahala tadi, sedekah untuk kita. Mai balik apa? Persendian kita ni. Sebab apa? Ada hak untuk sendi-sendi ni, kita keluarkan sedekah. Tapi semua ni cukup kita buat apa? Solat duha tuan-tuan 2 rakaat, dah cover dah badan kita ni untuk sedekah untuk diri kita. Hadis Muslim. Kedua, solat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan. Jadi kita baca tadi, Abu Hurairah tadi Nabi pesan kat dia. Jadi jangan tinggal 3 benda ni. Nabi wasiat kat dia 3 benda. Kasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat solat duha, dan melakukan solat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nampak? Banyak dalil tentang solat duha ni. Pertama tadi, sedekah untuk kita. Kedua tadi, Nabi pesan jangan tinggal solat duha 2 rakaat, tuan-tuan. Ketiga, solat duha merupakan solatnya orang-orang yang rajin bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, solatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Solat awabim tu solat mana? Solat orang yang kembali taat, bertaubat kepada Allah. Kalau kita perasan balik, tak ramai orang semayang tuan. Sebab apa? Kita dah semayang subuh tadi, balik rumah, kena kopi, kena teh, telena sat, telentang sat. Telentang tu pukul 11 pula nanti. Nampak tuan? Jarang mana masjid mayang ni. Kalau kita pergi kerja pun, kalau kerja pergi bendang, buka ayam, pergi kedai, pergi kebun, pergi kerja sebenarnya, time tu orang kalu. Lepas subuh tu orang buat kerja masing-masing. Berapa ramai yang semayang? Tak ramai mana tuan. Kalau kita boleh semayang tuan, itu solat orang yang taubat betul-betul, kembali ingat pada Allah. Kalau lebih tu kita buatlah. Komen-komen tuan, seminggu tu buatlah sehari 2. Contoh, sebulan 5-6 kali. Ni tak, semua hidup tak pernah buat pun. Kacau lah. Tapi cuba buat tuan. Nanti dah boleh buat, seminggu buat sekali. Seronok ni. Seminggu 2 kali. Lah kali tiap-tiap hari nak buat tuan. Jadi dirak. Tapi benda ni mesti 5 waktu clear lah. Ni 5 waktu pun tengah timbul. Sat mayang, sat dok,
Set semayang hujung, set tenggelam timbul, set main masjid, set dok, duduk rumah pun set semayang. Jadi lagu tu dia tak clear. Dia mesti kita clear 5 waktu, dia akan main benda-benda yang sunat tambahan ni, baru dia akan jadi, tuan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah dalam penjelasan Riyadhus Shalihin menyebutkan bahawa solat yang dimaksud adalah solat duha. Hadis ini juga menjelaskan bahawa waktu yang paling afdal untuk melakukan solat duha adalah ketika matahari sudah terasa panas. Jadi bila ni matahari terbit panas, tuan, itu waktu yang afdal. Cuma boleh dah nak buat awal, tadi ni bila matahari naik tinggi kala, kita boleh buat, tuan. Ni dari dia. Mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan solat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Lagi besar, tuan. Rupa-rupanya, tuan, subuh esok kita main masjid. Kita main dah hari-hari. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, habis berjamaah, dia tak balik lagi. Dia buat apa? Dia duduk, dia berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. 7 apa? 7.15 tu matahari mula naik. Kemudian tunggu saat sampai apa? Sampai setinggi galah, lebih kurang 15 minit, lebih kurang. Dia laksanakan apa? 2 rakaat. Apa dia tu? Solat duha tu. Maka ia seperti memperolehi pahala haji umrah. Beliau bersabda, pahala sempurna, sempurna, sempurna. Kita nak pergi haji, tuan-tuan, mau ada 10,000 tu baru modal. Duit belanja apa semua mau 15,000 jugalah. Komen-komen. Ni tahun ni tak boleh pergi haji semua orang, tuan. PKP apa? COVID-19 ni. Kenapa kata? Kalau pergi umrah pun, tuan, komen-komen 5,000, 6,000. Buat umrah. Tu nak pergi dapat pahala ada haji umrah, tak tentu lagi. Mungkin pi 2 kali kena bayar dam lah, buat ni apa semua, tak sempurna pahala. Tapi kalau tu nak pahala sempurna, buat ni, tuan. Hari-hari dapat pahala haji umrah. Cuma ustaz, kalau lagu tu tak nak pergi haji dah, buat solat duha sajalah. Tak. Tuan haji kena pergi. Paling koman semua hidup sekali bagi yang mampu. Tak mampu tak apa, cuba simpan duit. Simpan duit, berazam nak pergi haji. Cuma kalau sekadar nak pahala haji ni, hari-hari boleh dapat, tuan. Tapi kena buat lagu ni, tuan. Nanti subuh jangan balik lagi, tunggu dulu. Zikir, etika, baca Quran ke, sampai matahari naik, 7 suku, 7.30, 7.45 tu, buat 2 rakaat. Kemudian barulah kita balik rumah, tuan. Pahala apa? Haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Nampak macam mudah je nak buat. Mungkin boleh buatlah sekali-sekala. Nak buat hari, payah, tuan. Hantar anak, hantar cucu lagi pergi sekolah, lagi nak pergi beli nu, lagi nak pergi ni. Lepas subuh tu orang kalang kabut. Kalau kita boleh buat lagu ni, tuan, itu yang terbaik. Cuba kita buat, tuan, seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, cuba kita melazimi, tuan. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan Syekh Al-Albani. Kelima, termasuk solat awabin, yaitu orang yang rajin bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menjaga salat sunnah duha melainkan awab, yaitu orang yang kembali taat. Inilah salat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Solat awabin ni solat orang yang kembali taat. Sebab apa? Dia bertaubat kepada Allah, dia mohon ampun sebenarnya. Awabin pun nama. Kalau tanya solat duha ke awabin ni, ya, sebab apa? Dia solat 2 rakaat. Jadi ada kita lah, kita semayang tu nak minta ampun ke, minta hajat ke, atas niat kita. Dia solat hajat pun sebenarnya Nabi tak ada kata solat hajat berapa rakaat, 2 rakaat. Tak. Di semayang hari tu bangkit malam buat tahajud. Dia nak minta taubat, taubat kita. Nak minta hajat, hajatlah. Nak campur semua, terpulang. Sebab Allah kata apa? Bangun malam 1/3 malam terakhir, aku turun lagi ke dunia. Siapa minta kepada aku akan berikan. Minta hajat akan aku berikan. Minta ampun akan aku ampunkan. Terpulang pada kita nak minta apa, kan? Jadi dalam tu tergolong semua dalam niat kita nak, kan? Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab artinya adalah orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali bertaubat. Hukum hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu solat duha. Jadi wajib dah solat duha ni, dia tak wajib. Dia sunat. Siapa nak buat silakan.
Cuma kita tahu, oh banyak punya kelebihan. Pahala sedekah untuk diri kita. Bila kita main masjid, tak balik lagi, pahala haji umrah kita dapat. Semua tu kita amalkan, tuan. Sebelumnya kita awali dengan hadis tentang waktu larangan solat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk solat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan solat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Okey. Ada 3 waktu ni tuan-tuan, Nabi pesan jangan buat sebarang solat. Dan jangan simpan jenazah 3 waktu ni. Bila tuan-tuan? Ketika selepas subuh, matahari naik, yang kita buat sebarang solat. Dan juga jangan kita simpan jenazah dari itu. Yang kedua pula bila? Tengah hari merembang, bahasa perih kita. Duduk atas kepala tu, tuan-tuan berdiri. Ni kata Abu Hayyak ni, matahari duduk atas ni, tak ada bayang satu pun. Kiri, kanan, depan, belakang tak. Timur, barat pun tak. Sebab apa? Matahari duduk atas kepala kita. Itu waktu dilarang kita buat sebarang solat. Dan itu pun tak boleh kita simpan jenazah. So kita perasan, simpan jenazah apa? Pukul 11 kan? Awal pukul 10 petang, lepas zuhur, malam tak pun. Itu sebab apa? Nak elok 3 benda ni, 3 waktu ni. Dan yang ketiga waktu bila? Waktu matahari nak terbenam. Bila ni? Pukul 7.10, 7.12 maghrib. 7 tu 6.50 tu dah masuk waktu kecemasan dah. Tak boleh buat sebarang solat, tak boleh simpan jenazah tu. Nak simpan lepas asar. Tu sebab apa? 3 waktu ni yang Nabi larang. Semayang pun tak boleh, simpan jenazah pun tak boleh. Cuma semayang tahiyatul masjid boleh. Tuan-tuan mai tadi maghrib sampai pakai motor pukul berapa? Pukul 6.50, 6 kat 7. Kali ke waktu tu tak ada semayang. Tapi boleh buat solat tahiyatul masjid boleh. Nak buat solat hajat, nak buat solat lain, yang lain tunggu dulu. Sebab time tu dilarang buat solat-solat yang lain. Solat tahiyatul masjid mesti buat sebab apa? Syarat dia jangan duduk lagi dalam masjid. Buat 2 rakaat dulu, baru duduk. Pukul berapa pun dia tak kira untuk solat tahiyatul masjid. Hadis Muslim. Tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Okey, dalam dalil yang sebut belum tuan, waktu 3 ni sebab apa Nabi larang? Matahari naik tu antara 2 tanduk syaitan. Dan matahari duduk atas kepala tu sebab apa? Sebab neraka Jahannam, neraka ni dia bergolak tengah panas. Kalau bahasa kita ni duduk mendidih tuan, tengah hari merembang tu. Dan waktu ketiga pula Nabi sebut tengah maghrib, tengah hujung tu matahari antara 2 tanduk syaitan juga. Subuh nak naik tu satu, tengah matahari nak terbenam tu pun satu. Sebab tu zaman dulu ni ada kaum yang mana ada sembah matahari. Pagi sekali naik, matahari nak terbenam sekali. Contoh yang kita boleh tahu, apa tu raja, ratu, apa tu yang mana Balqis tu, yang mana Raja Sulaiman dia hantar surat yang mana dia bagi nasihat supaya jangan sembah matahari. Time pagi sekali, time petang sekali. Itu tuan. Di sembah matahari ni dah lama wujud dulu ni. Cuma zaman lah kita ni tak ada lah. Kalau tu perasan pun dulu ni ada juga ni di Malaysia ni, di Penang, Kampung Seronok. Sembah matahari kan. Saya pun kecil-kecil lagi lah. Tuan-tuan tahu tu. Pada hadis di atas, ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. 1, ketika matahari terbit sampai tinggi. 2, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Tuan, kalau pasal lagi, Ustaz ada tempat ni lepas-lepas matahari naik 7 suku dia buat dah solat syuruk nama dia. Ada yang buat 2 rakaat. Dok Ustaz, saya dah belajar lah ni, matahari dah naik setinggi galah mau buat. Ada banyak perbezaan. Ulama bincang dalam bab ni. Ni pun bab khilaf juga tuan. Jadi apakah dalil dia? Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Jadi mazhab Syafi'i pun ada banyak banyak pandangan.
Pandangan pertama kata masuk matahari naik tu 7 suku dah boleh dah buat solat duha ni. Ada yang kata dak, tunggu sat biar matahari naik setinggi galah baru buat. Jadi ada banyak. Sebab apa? Atas hujah kat tuan-tuan, kita hujah ni. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir solat duha. Jadi waktu bila matahari naik ni, satu tombak. Satu tombak ni lebih kurang 2 meter. 2 meter ni berapa minit? 15 minit lebih kurang. 7 suku tu tambah 15 minit. 7,5 tu baru boleh buat. Cuma kita belajar tadi, waktu yang terbaik pula tadi bah. Waktu yang mana matahari, yang mana anak unta ni kepanasan. 10, 11. Itu rasionalnya. Sebab Nabi larang pula lepas subuh tak boleh buat sebarang solat. Tunggu matahari naik dulu. Nampak tu dalil-dalil tu yang main peranan. Jadi kita tak ada masalah. Kita tahu rupanya kalau ada orang nak buat juga lepas 7 suku tu buat terus, pun tak boleh kata salah kat dia. Sebab apa? Dibolehkan. Cuma kita tengok rupanya ada dalil kata pula tunggu matahari naik setinggi galah. Yang benar 15 minit kiraan kita. 7.45, 7.30 contohnya. Tapi ustaz dah kita buat pukul 10, pukul 11. Dalil tadi ni. Semua tu ada dalil. Tu punya ahli sunnah wal jemaah. Pandangannya ni mazhab ni dia ambil dalil ni. Mazhab ni dicenderung dalil ni. Betul tak semua tu? Ya, ahli sunnah wal jemaah. Tak ada masalah. Bismillah kuat ke belan? Dua-dua boleh. Kuat pada hujah, tak kuat pada hujah. Tak baca terus pun ada mazhab. Maliki tak baca terus. Nampak tuan? Semua ada hujah. Bila kita belajar tuan, seronoknya agama ni. Kita lah dah, kita belajar agama ni nak cari tak sama. Hang bukan geng aku, hang geng aku. Bukan lagu tu. Kita geng Nabi. Jadi ikut Nabi. Tadi dalil tadi. Macam mana ikut Nabi? Itu dalilnya, itu hujahnya. Ulama yang perindang penjelaskan tentang dalil-dalil itu. Batas akhir waktu salat duha adalah sebelum waktu larangan salat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu salat duha telah habis, karena matahari persis berada di atas benda. Ada sebagian yang memberikan acuan, kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nak baca macam mana tuan? Mudah aja. Bila nak buat duha, masuk kata matahari ni 7.15. Tambah 15 minit, baru buat duha. Bila waktu lah duha pula, tengah hari, zuhur berapa? 1 suku. Pukul 1 tu lah dah buat duha. Nak cantik jam tak bawa, tuan ambil benda, pacak benda ni, tengok matahari naik tak? Kata matahari naik ke bulan ni. Naik tengah tu. Ada bayang lagi sikit, boleh buat duha lagi. Tiba-tiba main-main matahari duduk atas kepala betul. Itu waktu duha dah habis dah. Kalau matahari main ke belah ni dah, ke arah timur ni, ada apa tu bayang kat belah timur tadi, belah barat ni, masuk waktu zuhur dah. Nampak tu mudah je. Lo ada mudah, ada apa jam, ada dia punya kalender. Tengok tuan, tambah 15, tolak 15. Zuhur tolak 15. Itulah zuhur duha. Kalau nak main pula zuhur duha ni, waktu matahari mula naik tu, lah subuh tu 7.15 kata. Tambah 15 minit lagi. Cuma kalau tanya balik waktu bila yang terbaik, kita buat lewat sikit. Matahari dah naik tinggi, pukul 11, 10, kita buat itu. Pukul 12 pun boleh lagi tuan, tak ada masalah. Cara mudah menentukan batas waktu salat duha. Batas awal waktu duha yaitu waktu terbit matahari ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha yaitu waktu zuhur dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdal. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas, yaitu dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salat para awabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim.
Jadi Zaid ni dia pergi satu tempat, dia tengok ada orang semayang time tu. Kalau lah dia tahu ni solat yang lebih utama ni bukan waktu ni, waktu ketika mana anak unta tu mulai panas. Jadi waktu pukul 10, 11, 12 itu lebih afdal lagi tuan. Terpulanglah. Kalau tuan-tuan jenis kerja sendiri, ambil pukul 11, 12 tu. Ustaz, saya ni kerja pejabat, tengah rehat tu dah lah pergi surau Ustaz. Pukul 9, pukul 8 kata contoh. Masuk kerja tu, buat awal-awal, tak ada masalah. Jadi nak buat tak buat, terpulang tuan-tuan. Jadi kita ni, Ustaz, 2 kali pergi tak ada nak buat. Kita tak dan tuan. Nak kira dan tak dan, memang tak dan. Kena bagi dan, kita kena atok masa kita. Nak tunggu free, mana ada free tuan. Dulu boleh lah, free banyak masa. Lah ni kali sedia tuan. Jadi kita kena curi-curi masa, atok masa untuk ibadah ni, baru dia jadi. Awabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awabin artinya orang yang suka kembali kepada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, solat pada waktu ini dikaitkan dengan awabin karena umumnya pada waktu tersebut jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan solat, meninggalkan keinginan hati menuju ridha penciptanya. Sebab apa dia sanggup orang duk rehat, duk ralik, duk lepak, duk buat kerja-kerja kalut, kerja-kerja lain, dia curi masa tu, dia kembali taat pada Allah. Semayang tuan. Sebab apa? Dia kembali taat, dia bertaubat dan sebagainya. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Jumlah rakaat sholat duha. Okey, berapa rakaat nak buat? 2 ke, 8 ke, 4 ke tadi? Jadi berapa rakaat yang betul? Jumlah rakaat sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas. Jadi berapa rakaat? Mula dengan 2. Satu boleh tak? Satu tak boleh. Satu solat witir boleh, ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Tapi duha dia kena 2 kan? Berapa? 2 tadi Nabi buat. Kemudian Nabi pesan ke Abu Hurairah, jangan tinggal 2 rakaat solat duha. Aisyah tanya macam mana Nabi sembahyang duha, dia buat 4 rakaat. Dan dia tambah berapa dia suka. Berapa tuan-tuan? Berapa pun tak apa. 2, 4, 6, 8 lagi nak buat 8, 12, 20, 40. Terpulang tuan-tuan. Dia tak ada orang buat 40 kan. 2, 4, 6, 8, 10 tu okey lah. Jadi terpulang lah. Nak buat lebih pun tak ada masalah, terpulang. Sebab Nabi tak limitkan berapa batas untuk maksimum solat duha ni. Muadzah pernah menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, berapa jumlah rakaat salat duha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Muslim. Maksud keterangan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya salat duha 4 rakaat. Beliau kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jadi nak buat berapa? Nak buat 4 terus ke? Buat 8 terus ke? Tak, dia kebiasaannya solat sunat ni 2. Macam mana? 2 rakaat habis. Buat pula bangkit 2 habis. 2 habis. Itu lebih tepat. Jadi kita buat apa? 2. Kadang beliau tambahkan beberapa rakaat sesuai yang beliau kehendaki. Allahu a'lam. Bacaan doa setelah salat duha. Terdapat doa yang terkenal di sebagian kalangan untuk dibaca setelah salat duha. Lafaz doanya adalah Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqi duhaika wa bihaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Apakah doa ini sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doa ini disebutkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarhul Minhaj dan Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin. Namun kedua penulis ini tidak menunjukkan dalil bacaan ini. Okey, jadi tuan kalau perasan doa ni tuan. Senyum tuan. Doa ni nasyid lah pada tuan.
Tadi dia baca tak perasan. Ni dia buat doa ni. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Okey, ni Arab. Okey, kita pergi. Apakah maksud dalam bahasa Melayu doa yang baca ni tuan? Ni dalam bahasa Melayu dia tuan. Allah, sesungguhnya waktu duha itu Tuhanmu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah. Nampak tuan? Dia punya lirik dia satu-satu. Okey, macam mana status baca doa ni? Saya dulu pun doa hafal ni. Allahumma duha'uka wa baha'uka sampai habis. Sebab apa? Doa ramai orang baca. Kita kitab pun ada tulis ni. Orang boleh cari benda tuan. Adakah mai daripada Nabi? Tak jumpa satu pun daripada Nabi. Wallahualam mai daripada siapa ni? Bila saya baca tuan, saya jumpa tuan, ada satu riwayat apa dia beritahu kisah dia dengar ada seorang wanita ni, wanita Arab kulit hitam di padang Arafah, dia angkat tangan berdoa, ya Allah, kau turunkanlah rezeki daripada langit, daripada bumi kau keluarkanlah, yang jauh kedekatkanlah. Dia minta doa. Jadi itu doa tuan. Boleh dah kita doa? Boleh nak doa. Tapi jangan kita kata Nabi baca doa ni sembahyang apa? Sembahyang duha. Itu jangan. Sebab tak ada riwayat pun Nabi baca doa ni ketika solat duha. Nampak tuan? Ini jelas macam mana? Terpulanglah tuan-tuan nak baca doa apa pun. Kita niat kita anak-anak perisa, minta doa anak-anak perisa. Ni bendang nak tengala ni bendang nak ambil apa musim padi ni, padi rebah ke apakah, minta doa kepada Allah. Ni nak apa tangkap ikan ke harum manis ke apakah, minta doa kepada Allah. Menega ke apakah. Setiap orang berbeza doa tuan. Cuma boleh dah nak selit doa ni, boleh lafaz dia cantik. Yang jauh dekatkan, yang mana di bumi keluarkan, yang di langit turunkan, itu boleh. Cuma jangan kata doa ni lah Nabi baca. Itu lain itikad dia. Faham tak? Dia cerita dia ni bukan main daripada Nabi. Dia sekadar doa aja. Boleh dah doa? Boleh. Sebab apa? Dia ni umumnya doa lah apa-apa pun minta kepada Allah. Itu faham. Sebab kita beritahu tahu, faham main mana tunggu ni. Oh lagu ni. Apa kita jelas. Nak buat apa pun, oh sonok, sunnahnya. Oh kita buat ni, oh ni sembahyang cara Nabi. Oh doa ni terpulang, kita nak doa apa pun dan sebagainya. Okey, kita pergi lagi sikit lagi. Okey, ni tadi yang tadi sama juga. Okey, rekat doa kita masuk dah. Okey, last sekali tuan-tuan. Keutamaan solat duha. Penutup tuan. Ni kesimpulan tuan. Ya. 7 keutamaan solat duha. Pertama, solat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW. Yang wasiat tadi, yang 3 benda tadi, saya buat kesimpulan balik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal: puasa 3 hari setiap bulan, solat duha 2 rakaat, dan solat witir sebelum tidur. Jadi 3 benda ni Nabi pesan kat Abu Hurairah. 3 hari puasa bulan setiap bulan Islam, 2 rakaat duha dan juga witir sebelum tidur. Ini dalil sahih Bukhari. Riwayat Bukhari. Kedua, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Nabi SAW bersabda yang artinya, pada pagi hari seluruh persendian kalian Yang ini bersama juga yang tadi sendi tadi. Semua sendi ni bersedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Larang orang buat kejahatan, ajak buat baik, semua tu sedekah. Tapi dengan solat duha, dah kita bayar sedekah ni untuk setiap orang ruah-ruah anggota badan kita. Jadi hadis Muslim. Okey, yang ketiga tuan. Allah okey. Jadi saya rasa itu tuan dah betul rujuk dah tadi. Di kesimpulannya tuan-tuan, solat duha ni bila? Lepas subuh tu dah boleh mula dah sebenarnya. Cuma yang lebih tepat dia 15 minit selepas subuh. Waktu akhir tu 7.15 matahari naik, 15 minit matahari naik tu buatlah duha. Sampai bila? Sampai sebelum zuhur itu. 15 minit sebelum zuhur.
Nak tahu dia macam mana? Matahari merembang atas kepala tu, itulah zuhur lah. Lah waktu duha. Tergelincir saja matahari, dah masuk waktu zuhur. Jadi mintalah doa apa-apa pun. Berapa rakaat? Minimumnya 2. Nabi wajib buat 4. Kerana Nabi tambah berapa Nabi suka. Kita boleh tuan-tuan lepas ni, kita buat 4 tuan. Maintain 4. Kalau hari tu buat 2. Jadi kalau rajin pula buat 6, 8. Terpulang lah. Sebab Nabi ni Aisyah kata Nabi rajin buat 4. Dan tambah apa-apa yang dia suka. Surah apa nak baca? Terpulang tuan-tuan, surah apa pun. Doa apa nak baca? Doa apa tuan-tuan nak? Minta lah tuan-tuan. Wallahualam. Tuan-tuan tanya apa tu tajuk hari ni? Berkaitan dengan solat duha ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Okey, duha. Kita pergi solat witir pula tuan-tuan. Atau solat tahajud nanti. Tahajud dan witir nanti kita akan sentuh nanti. Kita nak tanya tajuk hari ni. Jelas tuan-tuan insyaAllah nah. Solat duha ni. Jelas. Ini berapa rakaat pun boleh, silakan. Waktu pun terpulang tadi. Kalau saya berhenti dekat ni insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Selalu Nabi baca. Sebenarnya kalau dua-dua tu apa pun tak apa. Silakan. Ataupun surah 3 kur tu yang pendek-pendek pun tak ada masalah sebenarnya. Kan? Surah duha, duha pun boleh, tak ada masalah. Sebab Nabi tak ikat tentu. Kalau ulang-ulang pun tak apa juga, tak ada masalah. Boleh. Kan? Cuma kalau boleh tu tiap hari tu berubah lah sikit kan. Tambah-tambah hafal. Duduk 3 kur tu je kan. Baik-baik.